fokus kepada Selangor. Add layer, add vector. Saya akan cari data vector saya. So kalau awak tengok di dalam kita punya data apa ni tadi? ArcGIS project, kita ada petaling final. Dalam petaling final ni kita ada petaling.shp. Petaling.shp ni lah gambar petaling. Kita akan add dan kita close. Ni petaling kita lah. Dan kita boleh letak Google Satellite Image lah untuk nampakkan data kita ni sebenarnya di mana lokasinya. Saya menggunakan WGS 84. Mungkin tak tepat kerana secara spatial ni kena ikut Coordinate Reference System kawasan. Okay, ini Kuala Lumpur. Ini petaling mengikut Mukim. Saya dah buat blog pattern ini berdasarkan website. Okay. Ini saja tak cukup sebab dia tak cukup lengkap kerana anda perlu masukkan data. Secara umumnya bila kita buka attributes, kita nampak ada nama, ada ID. Tapi kita tak ada bahan-bahan lain. So untuk mendapatkan bahan-bahan lain, maka kita perlu masukkan data. So kita masukkan data file name kita adalah seperti berikut. Petaling final, saya masukkan case dan saya tentukan longitude dan latitude data. Okey, selesai. Ianya telah masuk dalam kita punya map. Tetapi ianya tak masuk sebagai komponen dalam setiap satu poligon. Dia cuma layer lah di atas poligon ini. So macam mana nak masukkan ni ke dalam petaling? Kita perlu export dulu. Okey, ni cara yang paling mudah lah. Awak export dulu kepada case. So saya namakan di sini sebagai case. Saya pergi kepada ArcGIS project, petaling, saya tulis case. So case akan mewakili data yang berikut. So sekarang ni saya dah boleh buang lah. Saya punya case CSV ni saya dah boleh buang. So inilah case saya yang dalam bentuk X-ray format. Faham kan? Kemudian case yang dalam X-ray format ni masih lagi bukan dalam petaling. Betul tak? Sebab petaling. Dia bukan dalam X-ray format. Dan ada juga case yang bertempiaran di sini. Nampak? Jadi saya nak tengok berapa banyak case di dalam petaling. Saya perlu buat intersection. Saya perlu kira berapa case dalam setiap satu poligon di dalam mukim-mukim di petaling. Caranya saya perlu pergi kepada vector, analysis tool, geoprocessing, intersection. Saya akan kata dengan komputer, input layer saya adalah petaling, saya nak overlaykan dengan case. Jadi, setiap case sama ada awak letak case dalam petaling pun boleh ataupun vice versa lah. So, kalau macam ini, saya akan ambil petaling yang di overlaykan dengan case. Okay. So, semua case ni akan masuk dalam petaling lah. Kemudian saya tekan run dan saya akan hasilkan satu temporary layer. So, temporary layer iaitu intersect ini adalah menceritakan mengenai tak ada apa-apa yang berikut. Oh, maknanya saya tersalah lah ni. Saya kena buat semula raster. Kejap saya check balik. Petaling. Alright. Kemudian saya pergi pada vector, geoprocessing, intersection. Saya intersect case dengan petaling. Tadi saya buat terbalik. Bila buat terbalik, dia tak jadi apa-apa. Sekarang ni kita arahkan pula case masuk dalam petaling. So kita tengok apa jadi. So masa pemprosesan ini bergantung kepada jenis data. Sejumlah data kita ni ada lebih kurang 20,646 case di Selangor pada tahun 2000 berapa ni? 2019 pada epic width 38. Banyak ke sikit? Banyak gila baik. So anda boleh tengok ini yang sebenarnya lah yang betul. So maknanya dia ada ID. ID 2 kita boleh abaikan. ID 2 ni lah adalah location dia. ID 1 adalah ID pada case. ID 2 ni location Name adalah name lah. P102 ni adalah nombor lah yang saya dapat daripada internet. Kita ada umur. Kita ada umur dalam bentuk tahun. So kalau kosong maknanya bawah setahun lah. Kemudian kita ada tarikh onset dan sebagainya. Kemudian ia telah masuk mengikut ID yang berkenaan lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua 20,600 lebih ni dah masuk dalam. So yang ini saya perlu savekan. Betul tak? Step dia. Saya perlu savekan. Saya savekan sebagai apa? Case dalam polygon. Contoh case dalam polygon. Petaling final. Okay. Saya biar default 84. Saya add save map. Kemudian yang ini saya dah boleh buang. Okay. Case ni pun saya dah boleh buang. Case dalam polygon. Case dalam polygon. Oh, yang tadi itu adalah dia jadi dalam bentuk
case kan. Kita nak polygon tu ada case. Oh, saya tersilap. Bukan tersilap. Saya tak dapat apa yang saya nak. Saya nak dalam petaling ni ada case dia. Oh, yang itu adalah, sorry. Yang ini yang saya tunjuk ni adalah macam mana kita nak letakkan case ni mengikut polygon. Kalau kita nak tengok berapa banyak case dalam polygon, kita perlu buat yang kedua dipanggil sebagai count point in polygon. Baru betul. Okay, count point in polygon maknanya polygon kita petaling. Kemudian case kita yang dalam polygon tu tadi, ataupun kita ambil case pun boleh. Ambil case lah sebab case adalah yang raw. Kemudian kita akan letak di sini sebagai case lah. Kalau tak dia tulis 6 point tadi tu, number of point. Kemudian kita tekan run dan dia akan keluarkan apa yang dipanggil sebagai count. Kita boleh bagi nama count. So kita tulis di sini, ini yang baru betul lah. Kita panggil apa? Polygon with case. Okay, polygon with case. Kita tampal dan ini kita boleh buang. So ada yang tersilap ini, case dalam polygon ni kita boleh remove. Case yang kita biarkan, yang kita nak adalah polygon with case. Inilah polygon sebenar di mana ianya telah menceritakan berapa ribu dan berapa banyak case kita. Nampak? Yang inilah yang kita akan buat analisis lanjutan bagi peringkat polygon lah untuk kita tahu berapa banyak case dekat kawasan ini misal kata. Jadi dia kira sekali yang terkeluar. Tak. Yang ni dia tak kira yang terkeluar. So kalau awak tengok dekat sini dia ada terkeluar yang kat luar ni kan. Awak tengok dekat sini ada berapa case? 2046 Tapi kalau totalkan yang tadi tak sampai pun. 20647. Okey, cuba awak kira yang ini, polygon with case. Saya pasti ianya tidak akan sama lah. Okey, so kalau total ni dia tidak akan dapat pun 20 tu tadi. So kalau awak tak sure, sebenarnya awak pun boleh export lah this particular data kepada CSV format dan awak boleh tengok lah raw in polygon. Okey, tak payah masukkan sebab kita nak tengok deskriptif statistik dia sahaja. Kemudian pergi pada download. Kemudian kita pergi kepada data kita tadi. Apa nama tadi? Raw raw polygon CSV. Tujuan dia adalah untuk tengok berapa banyak kita punya case. Formula AutoSum. So 20462. Tadi kita dapat berapa? 20647 tolak dengan distinct. So kita ada yang lain-lain tu 186 atau 185 adalah bukan dalam polygon kita. Dia belong to other district ataupun location lah. Habis Setelah habis yang ini, maka ada lagi satu task yang saya mohon anda buat tadi dipanggil sebagai membuat grid. Betul tak? Grid So untuk grid polygon with case tak ada masalah, kita letak di bawah. Yang kita punya fokus sekarang ni adalah kita nak tengok case ni dalam grid. Tapi grid ni tak ada. So kita boleh gunakan MMQGIS. MMQGIS ni adalah dia punya apa? Dia punya plugin. So kita akan create based on the grid layer. Kita akan ambil rectangles for example, and then spacing ni depends lah sejauh mana anda nak tengok anda punya jarak dalam anda punya polygon tu. Let's say saya ambil 0.1 bersamaan dengan lebih kurang 100 lah. 100. Bukan 100, sorry. 1 kilometer. 1 kilometer So project unit saya pakai degree, current window dan saya namakan yang ini sebagai grid. Okey, saya akan namakan benda ni sebagai grid. Okey, grid. Allah, crash Crash. Laju sangat dia terus crash.